Hai, Assalamualaikum. Pernah tengok tak aplikasi ni? Aplikasi yang membolehkan kita membuat presentation dengan agak menarik lah. Ini adalah aplikasi Prezi. Prezi ni, contoh presentation dia kan macam ni. Saya tunjuk, mungkin ada yang tak pernah guna dan mungkin ada yang dah biasa. Jadi, kita tengok Prezi macam ni, di mana dia akan fokuskan kepada apa yang kita terangkan kepada pelajar. Ini kata ganti nama. Kemudian dia akan fokuskan, dia akan zoomkan kepada topik-topik penerangan kita tu. Jadi nampak lebih menarik berbanding PowerPoint biasalah. Kalau tengok tu, ini subjek Bahasa Melayu, nampak sangat saya mengajar dah lama. Presentation ni 2014. Ini contoh Prezi. Boleh nampak kan? Dan dia ada banyak dia punya template semua. Sekarang saya bukan nak cerita pasal Prezi, tapi saya nak terangkan tentang kegunaan PowerPoint yang sama macam Prezi. Tadi kita dah tengok macam mana Prezi berfungsi untuk zoomkan setiap apa yang kita nak terangkan dalam topik pembelajaran kita. Tapi sebenarnya, PowerPoint juga boleh menjalankan fungsi zoom seperti mana Prezi. Macam kita mungkin lebih biasa guna PowerPoint atau Canva. Tapi untuk PowerPoint juga kita boleh menggunakan fungsi zoom. Hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak menggunakan fungsi zoom tu dalam PowerPoint. Ini adalah contoh slide pembelajaran saya. Slide pengajaran saya. Jadi, biasalah first page kita akan masukkan tajuk. Kemudian macam saya, tajuk ni saya tak nak zoomkan lagi. Kemudian kita masuk pada standard pembelajaran. Kemudian mungkin ada penerangan ringkas tentang topik kita, dan saya baru nak gunakan fungsi zoom tu dalam slide saya yang keempat. Dalam slide yang keempat ni ada 4 poin, di mana 4 poin ni saya akan zoomkan dia atau terus connect kepada slide penerangan tentang satu-satu subtopik. Ataupun satu point. Macam mana kita nak gunakan zoom? Yang pertama, kita klik pada saya punya mungkin point yang pertama ni. Kita klik yang ni. Kemudian kita klik insert. Boleh cari fungsi zoom. Dekat sini nampak kan? Klik zoom dan pilih slide zoom. Kemudian kita pilih kita nak zoomkan ataupun nak terus daripada slide yang keempat ni, saya nak connectkan dia dengan slide yang keberapa. Jadi saya pilih slide yang ke-5. Dia akan keluar paparan macam ni. Paparan macam ni. Paling senang kita terus, kalau tak nak padam yang belakang pun tak apa, nak biarkan sini pun boleh. Contohnya lah. Nampak kan? Jadi kita dah nampak. Dia akan, maksudnya daripada slide ni dia akan pergi ke slide ini. Daripada slide ini dia akan pergi pula kepada slide ini. Penerangan tentang penstrukturan kandungan dan maklumat. Jadi daripada sini pun kita boleh wujudkan zoom. Dah zoom dah buka. Mungkin kita pilih. Kita nak connectkan dia through zoom pun boleh. Kalau tak nak pun terus kepada next lah. Pulang lah. Mungkin saya tak nak lah. Jadi daripada sini. Daripada sini, lepas ni adalah topik yang kedua. Dah tak ada kaitan dengan topik tadi atau penerangan tadi. Jadi daripada sini kita nakkan dia kembali kepada main page. Tak apa, kita tengok dulu yang contoh tadi tu macam mana dia punya kejadian. Yang ni, nampak tak proses mereka bentuk kerangka aplikasi? Yang pertama, penstrukturan kandungan maklumat. Bila kita klik, tada, dia dah terus zoom. Jadi ini dia punya penerangan ringkas. Kemudian dia terus masuk kepada penstrukturan penerangan ringkas je lah tentang topik ni. Kalau tengok, dia terus masuk kepada
topik yang kedua. Okey, kita tak nak dia terus kepada topik yang kedua. Kita nak dia kembali kepada page yang keempat ni. Dia nak kembali ke sini. Jadi, kita pergi pada slide ni tadi. Kita pilihlah mana-mana. Buah ni ke, tajuk ni ke. Okey, saya pilih tajuk penstrukturan ni kan. Okey, klik kat situ. Kita pilih zoom. Sama juga. Klik slide, kita nak pergi kembali kepada ni lah, suruh dia kembali kepada page keempat. So akan keluar gambar macam ni. Bila keluar gambar macam ni, saya tak nak gambar macam ni, kita nak letak mana kan. Jadi kita boleh tukar kita boleh tukar image dia. Klik pada format, change image. Okey, kemudian from a file. From a file ni pastikan kita dah screenshot. Siap-siap gambar yang bersesuaian pelajar pula. Okey, macam ni contoh dia. Okey, penstrukturan yang ni saya dah screenshot je, saya boleh paste atas ni terus saja. Okey, dia nak bentuk image lah. Okey, adjust lah kan. Kalau nak delete yang belakang pun boleh juga. Okey, ni nak contoh saja. Dan jangan lupa lepas kita dah paste kan, kita klik pada zoom border ni dan no outline. Kalau tidak nanti kita akan nampak outline dia. Okey, kita dah masukkan dia. Okey, kita tengok macam mana kejadian dia. Okey, klik balik. Okey, penstrukturan kandungan maklumat. Okey, dah masuk pada ni. Kemudian penerangan tentang topik ni. Kemudian kita akan kembali kepada page yang pertama. Bila page yang keempat ni, kita akan pilih pula yang kedua. So kita tengok macam mana. Okey, yang kedua sama juga. Kita klik, kemudian kita insert zoom, slide zoom dan pilihlah kepada topik yang kedua. Okey, kita boleh letak. Okey, ini kita dah sambung pada kan yang kedua. Kalau kita tengok yang kedua ni dia ada penerangan. Dia ada topik yang penerangan dia lagi. Kalau penerangan dia pun sama juga konsep, kita kena kembalikan dia kepada page yang pertama. Jadi kita screenshotkan dia. Okey, kita screenshot. Okey, makanya kita akan wujudkan lagi link zoom dia. Zoomkan dia kepada yang pertama tadi. Select. Okey, yang ini kita tukar ke dia punya image. Image dia pilih balik yang kita dah screenshot. Okey, yang ini kecil je kan. Okey, boleh je nak padam. Sebab saya nak tunjuk contoh, tak naklah padam lagi. Okey, itu contoh dia kan. Okey, kemudian kita tengok balik lepas kita buat. Okey. Okey, dia dah kembali ke muka surat yang utama. Okey, macam mana pula kalau yang ketiga ni kita tengok lepas yang ketiga dia terus kepada keempat. Okey, dia tak ada penerangan. Kita nak terus kembalikan yang ni kepada muka surat 4. Cara dia kita tak perlu tukar. Contoh dia macam ni, yang ni lah. Kita klik pada yang ketiga. Kita insert zoom, slide zoom. Okey, kita akan kembalikan kita akan linkkan dulu yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, yang ni kalau gambar raja ni, kalau tak nak kita boleh tukar image. Okey, terpulang. Okey, ni. Okey, nampak tak? Pun boleh, kalau kita tak nak guna yang ni, kita boleh guna yang ni juga. Okey, jangan lupa buang dia punya border. Kalau tidak akan nampak. So, daripada sini juga, kita nak dia kembali kepada muka surat ni, kita klik kepada format, klik kepada return to zoom. Okey, jadi macam mana kejadian dia? Kita klik pada yang ketiga. Okey, ketiga ni dia tak ada dah link dia. Kita nak dia kembali kepada muka surat yang pertama. Maka dia terus kembali. Okey, jadi kita klik kepada return to zoom. Okey, sama juga dengan yang nombor
4. Macam itulah contoh dia. Jadi saya harap kita test dulu semua. Okey, yang pertama, kemudian masuk kepada sini dan return. Kemudian kita terangkan yang kedua pula. Yang kedua, kita terangkan. Yang ni sebab saya tak buat zoom, jadi dia terus masuk je. Kemudian kita return. Terangkan yang ketiga pula. Terus terangkan, kemudian kita return. Dan yang keempat. Yang keempat ni sebab saya tak buat dia punya zoom lagi. Jadi dia akan berfungsi seperti mana 1, 2, 3 dan 4. Okey, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya. Diharapkan perkongsian ini bermanfaat dan cikgu-cikgu boleh try fungsi ni supaya pengajaran kita nampak lebih menarik dan lebih atraktif. Okey, sampai situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum.